Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang berbahagia Asri selaku pengerusi majlis dan imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaf malam ni saya demam. Lama dah tak demam. Daripada siang tu dia bela tadi. Mula-mula dia ingat tak mau main. Nanti tak main apa kata aku cerai tak. Kau ni kau boleh kira kan. Kira nak mati pun kau main lah buat macam mana. Tapi esok punya program saya cancel lah WhatsApp lah. Esok balik yang tadi nak pergi satu tempat lusa nak pergi beruas. Esok saya abang minta maaf. Kena rehat. Sakit kepala. Jadi terima kasih lah. Buat kali pertama. Jadi bila tak sihat dia ceramah tak nak power. Khutbah jemaat tadi bukan cakap Power Rangers, Ultraman tu. Hari di kampung tengah Tualang. Jadi saya tanya bahagia Taiman nak cakap apa? Cakap tentang menyemarakkan semula. Yakni bulan Ramadan supaya apa yang kita buat di bulan Ramadan tu kita bawa ke bulan-bulan yang lain. Dalam erti kata tuan-tuan dan puan-puan, bulan Syawal ni merupakan bulan kemenangan pada umat Islam. Kalau siapa kemenangan, kita berjaya menyempurnakan puasa selama 29 hari walaupun kita raya terkejut. Hari terkejut pun syok lah. Pasal apa? 29 hari yang puasa apa? Duduk lorak apa? Jangan 28 hari je lah. 29, 30 kira pakai jadi. Walaupun mengejut, alhamdulillah setelah 2 tahun kita tidak menyambut Idul Fitri sebagaimana tahun ni meriah semua. Jadi itulah bulan Syawal ni merupakan bulan kemenangan. Menang apa tuan-tuan? Menang kita mengekang keinginan hawa nafsu kita. Tak malah cari ayat Quran, tak pernah jumpa dengan sakit kepala. Kita berjaya mengekang keinginan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni merupakan musuh utama dalam diri kita, tuan-tuan. Iblis, syaitan, lain-lain boleh, tapi hawa nafsu dia tak tinggalkan kita. Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at, surah ke-79 ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, lalu dia mengawal keinginan hawa nafsunya sehingga dia berjaya menjadi seorang hamba Allah yang taat pada segala perintah Allah. Dia berjaya mengekang keinginan hawa nafsu, lalu Allah kata fa innal jannata hiyal ma'wa, yakni esok di negeri akhirat tempat tinggal mereka adalah syurga, tuan-tuan. Kita berjaya tak makan, tak minum siang hari lah, malam pulun juga. Banyak benda yang kita boleh kawal ketika bulan Ramadan. Termasuklah tentu semangat berkobar-kobar, main sembahyang tarawih. Ada buat 20 rakaat. Sini buat apa tu imam? Muampah warak. Aku mazhab 8 lah. Saya mazhab 8 dulu kini samanya.
Jadi tersebut berbalah lah 8 betul 20 pun betul. Hak tak betul, hak tak sembahyang tarawih tu. Itu memang tak betul resah lah. Kan? Witir 3 rakaat. Kan? Datuk Imam suruh cakap ni, saya cakap ni lah. Cakap mana saya boleh fikir. Nah. Jadi malangnya bila masuk bulan Syawal, amalan-amalan yang di bulan Ramadan kita buat tu terhenti macam tu lah. Sebab tu Nabi ajar dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sedikit. Konsisten. Nah, kena istiqamah amalan ni. Yang di antara yang begitu ketara yang saya dapat lihat ni adalah bila masuk Syawal ramai dah tak semayang solat witir. Habis ba'da isyak kan balik, tak talakut buat pergi esok. Kan? Walhal witir ni sepanjang hayat. Cuma solat sunat witir ni, dua orang sahabat yang mulia ni amalan mereka agak berbeza. Sayyidina Abu Bakar dia buat witir selepas ba'da isyak. Sayyidina Umar dia tak buat lagi, dia balik dulu esok pagi lepas tahajud baru dia buat. Kita kalau balik dulu jangan kata tahajud terkejut pula. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, yang mana satu betul amalan ni? Dua-dua betul. Tapi kalau kamu nak yang selamat, witirlah seperti Sayyidina Abu Bakar. Dan kitab Riyadhus Shalihin ada cerita. Satu-satu solat sunat yang Nabi tak tinggal ialah solat witir, tuan-tuan. Paling banyak sebelah, paling sikit satu. Witir tu ganjil. Kita lazim di Malaysia ni 3 rakaat. 2 rakaat pergi salam, kemudian bangun untuk 1 rakaat. Jadi kalau kamu nak yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, witirlah kamu seperti Umar radhiyallahu anhu. Nak selamat, saat lagi ba'da isyak buat siap-siap. 2 rakaat pergi salam, 1 rakaat. Kalau hendak yang terbaik, ganjaran dia berlipat ganda pagi esok. Sebab apa? Bangun tahajud ni pun tuan-tuan memang yang dituntut dalam Quran, dalam suratul Isra, surah ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian malam bangunlah kamu bertahajud. Solat tahajud tak ada had. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Siapa larat buatlah sampai beratus rakaat. Kita sudah warak dah sangat. Takut warak sat, lepas tu tak buat tu terkejut lah. Ya. Lebih baik 2 rakaat tahajud. Habis 3 rakaat solat witir cantik. Tiap malam 5. Nah, kalau nak senang, lepas ba'da isyak ni buat witir siap-siap. 1 pun boleh. Tapi kalau dah buat witir, pagi esok tak ada witir lah. Jangan celaru lah. Pagi esok buat tahajud. Tapi tahajud Allah sebut tu. Dalam suratul Isra ayat 79 menunjukkan, Masya Allah. Dan sebahagian malam bangunlah kamu bertahajud. Ketika mana tuan-tuan? Ketika orang lain nyenyak tidur. Kita boleh bangun. Jangan awal sangat. Agak-agak ikut kemampuan kita. Lah subuh 5.50. Pukul 5 tu elok dah. Nak mandi 15 minit, ada pergi setengah jam. Mayang tahajud, mayang witir, baca Quran. Takut awal-awal sikit tak dan. Bukan tak dan, sekali tu dah. Sekali tu lah, betul tak buat apa lah. Jadi witir ni makna ganjil. Jadi Allah kata kelebihan solat tahajud. Dan sebahagian malam bangunlah kamu, yakni menunaikan solat tahajud sebagai ibadah tambahan buat dirimu sendiri. Keuntungan untuk kita muslimat, bukan untuk Allah. Untuk kita benda sunat. Fardu, kalau sembahyang fardu tak buat, itu siap kita. Hak sunat ni Allah nak tengok, tapi keuntungan untuk kita. Dalam hadis Qudusi Imam Bukhari, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis Qudusi Imam Bukhari. Dan senantiasa
hamba-hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunat, nescaya Allah kasih kepadanya. Aku kasih hamba-Ku. Siapa dia? Hamba yang bangun tahajud. Tuan-tuan, bulan Ramadan kita boleh buat. Bila Ramadan telah meninggalkan kita, masuk Syawal, semua royuk. Rugi tuan-tuan. Nah, bukan saya suruh buat banyak. Tuan-tuan jangan tanyalah, Ustaz duk sembang kemas, Ustaz buat lah. Itu susah. Kan duk habaq buat ni. Jadi saya jawab macam inilah. Kalau saya tak buat, tak apa, pahala saya berlumbuk lah. Berdakwah 30 tahun yang takkan tak banyak pahala. Kalau saya tak buat, saya suruh orang buat, saya dicela oleh Allah. Surah ke-61 Shaf ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Tu dari dia. Allah paling tak kenal ni jenis manusia macam ni. Ustaz-ustaz lah. Pemimpin, ustaz. Oh, kalau seorang buat baik kemana? Kan? Tuhan tanya, wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak buat? Kan? Aku paling benci orang-orang macam ni. Dalam surah Al-Baqarah ada at-ta'muruna an-nasi bil birri wa tansawna anfusakum ayat 44. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kamu lupa diri kamu? Jadi bila saya suruh tu saya buat juga insya-Allah. Macam hari ni demam ni. Ni ujian ni esok pagi nak pergi bangun kada demam kan. Tidur pula hotel pula aircon sejuk, mulai kuat syok kan. Kan. Tapi insya-Allah lah kalau kita dah biasa ni hang demam ke hang sakit, insya-Allah Allah bagi taufik, Allah bagi pertolongan. Kita ni kak, baik ustaz ke imam, kita semua kita boleh buat perintah Allah, kita boleh meninggalkan segala perintah Allah kerana pertolongan dia je yang dinamakan taufik. Sebab tu kita perlu bermohon pada Allah hidayah dan taufik. Hidayah ni dia bagi kefahaman. Semayang malam ustaz kata ada dari Quran tu. Dari hadis pada saya teringat. Afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Hadis Muslim. Solat paling utama selepas solat fardu ialah solat malam. Dari Quran tadi Al-Isra 79. Kita dengar tau. Kita tak boleh nak buat. Nak bangkit payah duduk terkejut situ lah. Kan? Pak terkejut, mak terkejut, anak lagi terkejut. Kan? Maksud apa? Kita ni hanya Allah bagi kefahaman saja. Ada kelebihan, tapi Allah belum bagi taufik. Taufik mana dari Quran surah Hud surah ke-11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Itu Allah sebut. Kami tak boleh nak buat kecuali dengan pertolongan Allah. Tu tuan-tuan. Kita apa pun jangan lupa dirilah. Ni sakit kepala tuan-tuan. Dah lah tak makan apa tadi. Lepas khutbah Jumaat, lepas jamu nasi, masuk banyak ni tu imam. Keluar balik dia nak termuntah. Tu lapar tak kira lah. Kita mai kok ada apa makan. Nampak pun tak ada. Nampak aku kena besar lagi. Ini satu kezaliman terhadap ustaz. Yang tengok tak ada apa. Tengok kemai tengah. Dengan kemah-kemah. Malah ni makan kau apa. Tak apa. Apalah aku balik makan rumah aku lagi. Esok baru nak balik di Sungai Petani. 4 hari. Alhamdulillah lah. Kali pertama saya dapat khutbah Jumaat di kawasan Aluk Ustaz, Kampung Tengah Tualang. Saya kuliah ni boleh, tapi yang paling saya minat ialah khutbah. Khutbah semua orang ada. Tadi saya cakap soal pilih pemimpin. Saya tak pergi can lah bab-bab ni. Tapi style saya cakap ada sandaran Quran, ada hadis. Jadi orang yang dengar kalau dia nak fikir sampai tengok ada ke tak. Saya bukan tengok kok, saya nak khutbah tu kan. Anugerah Allah kat saya lah. Kan? Nasib baik dia tak demam macam ni tadi. Tadi baru nak jadi demam. Abang sawak, sawak aku ni. Kan? Alhamdulillah masjid tu pun tak ada aircon. Kira hampa kemas aircon yang berapa biji. Ni kalau buka semua aku kerah dengan yang tu lah. Hampa ni macam nak bunuh aku kan.
Cerita dia macam tu. Nah, semayang malam tu. Hadis Qudsi kata tadi, senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunat aku suka, aku kasih hamba-aku. Solat malam yang paling afdal, ataupun setelah solat fardu ialah solat malam, tahajud witir. Bulan puasa kita boleh buat. Habis masuk syawal ruyuk. Nak minta apa dia? Taufik. Taufik mana pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong saya, tak boleh buat. Ustaz, tinggal tak semayang malam? Saya jawab lama dah tak tinggal. Saya menang, iblis kalah. Kali tak raya Ustaz tinggal semayang malam tahun 1999. Kemudian selang 9 tahun saya tinggal juga. Duk ingat awal lagi boleh ke dia. Masa zaman tu menatang ni bukan ada lagi. Lah tak ada lah, tahu menatang. Orang tua ni, orang Kedah ni, kalau dia tak tahu mesti kata menatang ni menatang apa? Ni bukan menatang cik oi, ni handphone. Lah ni ada menatang ni tak lohat lah. Kan? Set rupa kita nak bangkit. Ini kemudahan. Janganlah kita tahu tak boleh ni Yahudi buat, esok kita jadi Yahudi dah. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Al-hadith. Siapa-siapa yang tiru satu kaum, dia macam kaum tersebut. Yang ni boleh. Bukan kita tiru cara pakaian, cara pergaulan, cara pemerintahan. Kita ambil ni manfaat ni, boleh set, boleh simpan macam-macam data, tuan-tuan. Tak salah. Jangan duk warak sangat. Ada seorang tu tak mau pakai handphone. Saya fikir saya apa? Kok si Yahudi kan. Payahlah dia yang urus kuliah. Kita nak confirm dengan anak abang tak boleh main, dia tak ada handphone. Telefon rumah tak angkat. Seorang ustaz tu hangat hati, beli kat dia. Dia ambil pula baru dia. Oh, dia ambil kau. Aku tak buat penampak ni mak dia. Baru lama-lama kena ada dah. Kan? Jangan kita duk anggap benda ni banyak keburukan, kebaikan pada tuan-tuan. Saya tahulah saya ada cucu ramai. Depa kalau balik rumah Tok Wan ni bukan ada kerja lain, depa tak ikhlas balik rumah aku. Depa nak ini lah. Lepas bagi salam pakat terekam. Saya ada 4 telefon. Bagi kat depa seorang satu. Kan? Saya pegang satu. Bila dia dapat ni rupanya, dia warak tau. Dia tak beli dah. Rumah terbakar ke, rumah meletup ke, dia tengok tu baik dah. TV tak marah. Ada kebaikan. Tapi cucu saya nombor 2 tu sempoi dia. Masa PKP tu, orang buat online ni, online. Panggil abang, dia online cepat ni. Cikgu duduk tunggu ni ustazah. Dia baca lah kak. Nampak muka cikgu nampak muka dia. Cikgu beralih dia tekan kartun. Cikgu beralih sikit dia tengok kartun. Apa ni hang ni? Online memang tak berkesan lah. Dia kena bersemuka je. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaan. Kita berjaya di bulan Ramadan, kita tewas di bulan-bulan yang lain. Witir tak ada dah. Tahajud tak ada. Allah. Baca Quran. Bulan Ramadan boleh baca 30 juzuk khatam. Rumah kan dia khatam sebab dia tak sihat. Jadi kerja dia tak ada baca Quran. Sampai dapat nanggali tu. Khatam Quran. 2 bulan khatam, 2 bulan dia tak kuat sihat. 2 tahun lah. Dia duduk peli saya lah. Ustaz, berapa kali dah tahun ni habis? Cerai tu ya budak. Kata aku tak baca Quran tak apa, pahala aku berlumbuk dah woi. Hang tu kadang kerja apa? Duduk rumah. Saya bolehlah setahun 2 kali kot. Kan? 6 bulan sekali khatam lah. Dan Ramadan saya tak perlu macam mana, tapi yang penting kita baca Quran berterusan. Itulah bulan Ramadan boleh baca 30 juzuk. Main bulan Syawal tak pegang lah. Tunggu tahun depan. Aduh. Dia ni kalau nak amal lah, ambil yang mudah-mudah lah. Saya tak suka kita bagi kaifiat ataupun tunjuk ajak yang susah, rumit. Takut tak boleh tahan dengan amalan.
Ambil yang mudah-mudah ya, bacalah mana-mana surah yang kita boleh. Kan? Kalau dia, bulan Ramadan dia buat siapa? Bulan ni tak boleh buat. Kan? Baca Yasin. Kalau Nabi, hadis Nabi SAW, Nabi di antara surah yang beliau tak pernah tinggalkan ialah 4. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Yasin tu surah ke-36. Ada 83 ayat. Ad-Dukhan surah ke-44, ada 59 ayat. Al-Waqi'ah surah ke-56, ada 96 ayat. Suratul Mulk ataupun Tabarakalladzi surah ke-67, ada 30 ayat. Amal yang tu lah. Saya mula-mula Bandung, mula-mula nak kenal Quran. Dulu saya tak pergi baca Quran. Abang beritahu. Kerana saya dimalukan oleh Tok Guru Quran jadi satu cabaran. Hari Sabtu, malam Ahad, saya kerja di Taiping, rumah di Parit Buntang. Saya balik hari malam tu, petang tu. Saya ni suka ikut kuliah-kuliah agama. Ya, dah kita ada masa lapang. Tengok ramai kereta apa motor kan, saya pun lompat naik atas surau. Niat mengaji kitab, punya belajar Quran. Pergilah aku kata. Aku kau pergi baca. Dalam hati, ya Allah, janganlah depa suar Quran kat aku. Dalam doa tu depa suar sungguh. Saya tak kenal Tok Guru tu. Kawan-kawan yang mengenali saya, Syarif, baca lah. Saya tak boleh. Tak boleh baca. Alah cuba tengok. Kita pun baca. Tok Guru ni mulut dia laser tau, laser. Boleh tahan tak macam mulut aku lah. Dia kata apa? Awak hang baca teruk sangat ni. Tuan-tuan bayangkan tengok. Malu dia. Aku pula pegawai bank. Tak pergi baca Quran. Ulama malu kau no. 2 kali Allah malukan saya. Nah, kali pertama di kampung rumah saya, depa buat baca ayat Yasin. Orang semua habis baca Yasin, aku baru ayat 58. Kan? Salamun qaulan min rabbir rahim. Nak langkau nampak sangat aku bohong aku. Baca semua pakat tunggu. Tengok muka buat cengih apa aku, sepak semua. Aku tak reti baca. 2 kali tu. Kali kedua Tok Guru tu sendiri kata hang awak teruk kan baca. Hari berikutnya hari Ahad saya pergi tunggu dia di masjid. Dia sak curut. Saya tunggu pun cekak pinggang. Dia ingat aku nak tabuh dia. Dia break dengan kaki dia naik bicycle. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semalam Ustaz, ingat tak Ustaz kata saya ni baca Quran teruk kan? Ya. Saya tak tertelang dengan curut-curut. Ingat pun nak tabuh dia. Ya. Lah ni macam ni Ustaz. Ustaz bagilah peluang ajak saya. Seminggu sekali sudah. Hari Ahad, saya balik main Parit Buntang. Saya kerja di Taiping. Hari Ahad pagi 9-10 sejam. Sebulan 4 kali, setahun 48 kali. 2 tahun setengah saya mengaji kat dia. Di Taiping saya mengaji kat Ustaz lain. Alhamdulillah boleh baca. Kan tekap dia baca tu Imam, ingat surah sekian ayat sekian, ingat senang kan? Surah ke berapa, ayat berapa. Ni adik ni dia, kalau dia ambil gambar dia akan masuklah ayat Quran. Dia kata semua betul Ustaz. Alhamdulillah, anugerah Allah. Dia ni jangan semangat di bulan Ramadan lah, bacalah Quran. Ataupun bacalah mana-mana surah yang kita boleh. Dahlah di bulan Ramadan tak mau jadi imam di rumah. Bini minta bang nikah kat 30 tahun, mailah bang weh jadi imam sekali. Kan? Aku tak boleh kata. Takkan tak boleh kot surah-surah pendek. Inna a'tayna. Tak boleh. Tak apalah abang ikut saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mak abang nak mati tu. Boleh tak? Sama macam ni. Hampa tak berhenti gelak ke weh? Muslimat. Mereka gelak sakan ni. Ni dalam demam ni. Sakit kepala tu. Tapi begitulah. Bacalah Quran. Paling-paling tak ada pun khulur Allah 3 kali tuan-tuan menyamai seluruh Al-Quran. Ini berdasarkan hadis dan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi.
Baca. Ya, saya baca kak, bukan tengok, saya dah baca semua hafal. Sewaktu buat kerja di rumah, saya ni suami misali, tahu misali. Suami contoh lah. Dah bini kita tak sihat kan. Saya lah kemas rumah apa semua. Bukan takut bini kak, tapi betul lah bini aku menakutkan aku. Faham? Tolong dia lah sikit orang tak sihat kan. Sambil duduk sapu sampah, apa buang sampah, baca Quran. Tu style saya. Saya tak boleh baca tengok, saya suka mengantuk. Saya baca 4 surah tu alhamdulillah sejak tahun 1987 sampai hari ni saya belum lagi pernah tinggal 4 surah tu selama 33 tahun dah. Setiap hari saya istiqamah. Saya cuba pula suratul kahfi, tak boleh pergi. Panjang suratul kahfi dan tahan 8 bulan. Lepas tu balik awal bela aku tak baca lah. Hampa gelak apa? Hampa pun kan baca lah. Gelak kat aku pula. Ya, macam lah hampa tu warak kan. Tu saya kata yang Nabi sebut, sebaik-baik amalan-amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jangan terlalu gairah nak buat banyak. Di bulan Ramadan kita boleh solat duha siang hari. Kenapa tak buat lah? Boleh sekarang ni dah suruh cakap macam ni. Kalau suruh cakap saya pilih pemimpin lagi rancak kan. Aku buat tu keluar Quran di Quran tadi pakat tengah orang kampung tengah tualang tak pernah dengar. Ada seorang tu tanya tu bila siapa dia tu? Tak, aku tak kenal dia. Baru dia boleh tak kenal aku. Aku pergi masjid dia 2 kali. Dia menuk ada. Pasal tadi kena atas batang hidung kot tu. Buat kata tak kenal. Saya tak kisah. Kita dalam Islam, Allah sebut dalam kita berdakwah tuan-tuan dan perempuan, dalam surah Qaf surah 50 ayat 45. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Tuhan sebut, maka berilah peringatan dengan Al-Quran. Sebab itu dalam kita berdakwah kena banyak membaca ayat Al-Quran kepada orang-orang yang takut. Takut apa? Tentang ancaman Allah. Ada dalam Quran tu. Macam di Malaysia tu lah, Malaysia kita ni ada seorang tu kan, dengar kata, dia kata tak semayang tak apa, tak khusyuk, tak payah semayang. Saya baca dalam Quran dia boleh tak terima. Apa nak jadi? Allah berfirman surah Al-Muddathir surah 42-43, surah ke-74 ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Kenapa kamu berada dalam neraka saqar ini? Kami dahulunya tak semayang. Untuk jaga semayang. Fardu tak dapat, tidak. Sunat yang tu yang Allah kenal. Siang hari buat duha 2 rakaat sudah Nabi 8. Jangan 2 rakaat, 2 cukup, aku pun 2 ya. Kan? Puasa sunat. Jam. Kan? Kalau hangpa nak puasa 6 pun tak dan lah. Kan? Kita tanya kawan kita, hang puasa 6 banyak hari? Tak banyak lah. Berapa hari lagi? 6. Dah tak mula lagi mangkuk. Orang raya lama dah. Puasa 6 jangan tinggal. Saya bukan nak riak, bagi semangat. Saya tak pernah tinggal puluhan tahun dah. Tak pernah tinggal kau. Ingat-ingat 40 tahun dah. Umur saya baru 45. Faham? Lagi satu puasa apa? Puasa 9 Zulhijjah. Puasa 6 kelebihan dia ganjaran pahala seolah-olah berpuasa di sepanjang tahun. Jadi yang duk kelang kabut nak puasa Isnin Khamis apa suruh. Yang ni pun melungguk dah pahala berapa bilion dia nak bagi. Sebab tu saya tak puasa Isnin Khamis. 9 Zulhijjah. Tahun ni insya-Allah kalau saya tengok tadi jadual ni raya haji 10 bulan 7 kan. 9 bulan 7 tuan-tuan. Dia akan jadi celawur dia macam raya Aidilfitri baru ni. Kita akan raya haji insya-Allah 9 bulan 7 hari Sabtu. Jadi 9 Zulhijjah mana sehari sebelum 10 Zulhijjah hari Jumaat. Tapi kalau nak bagi cantik mula hari Khamis. Khamis dapat puasa sunat Khamis. Jumaat puasa 9 Zulhijjah. Tahu tak apa kelebihan puasa 9 Zulhijjah? Dosa kita setahun dulu, setahun akan datang diampunkan Allah. Dosa kecil.
dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin. Jadi rugilah kau. Pasal macam baru ni pun memang orang dah beritahu lah. Raya 295. Kita ketengah nak kata 395. Lah habis semua orang jempera. Kawan tukang sembelih lembu tak sembelih lagi. Habis 9 hari bulan 7. Kita tengoklah betul ke tak? Hak saya terima 9 hari bulan 7. Kita disunatkan berpuasa 9 Zulhijjah. Tahu tak kenapa? 9 Zulhijjah tu ialah wukuf di Arafah. Jemaah haji sedang menunaikan fardu haji. Rukun yang kedua selepas niat wukuf. Saya 2 kali dah pergi haji. Tok Imam berapa kali? Dah kan? Kan sekali Allah tak boleh pergi dah, mahal. Dicap goceng celang ayah. Ini kuyah. Tapi saya pergi dulu haji 2 kali pergi package. Dan umrah saya pergi 4 kali lah. InsyaAllah hujung tahun ni kali kelima. 3 tahun dah tak pergi. 2019, 20, 21. Jadi kita yang tak puasa ni, tak puasa, yang tak ada di bumi Arafah, disunatkan berpuasa. Tuan, siapa yang pernah pergi haji, Tuan Imam pernah pergi haji, masa di sana hari kita wukuf di Arafah tu, lepas semayang Zuhur 4, asar 4 kan, Zuhur 2, asar 2, 4 dah kan. Ada yang buat 2-2. Yang mana betul? Saya kata 2-2 betul. Hak tak betul, hak tak semayang Zuhur. Hampa yang tu pun benak keli, tak payah beli lah, jangan dibuat lah. Lepas tu siapa dia buat jamak tamam 4 Zuhur 4 asar. Doa waktu yang mustajab doa ialah waktu Arafah. Kita tak ada di Arafah, tapi kita boleh berdoa time yang depa duk doa. Depa Zuhur ke 12, kita ke 5. Jadi depa punya tempoh doa tu 12 sampai 5. Maghrib masuk ke 5 lah, lebih sikit. Kita ber 12-5 senang kan. Jadi 12 sampai 5 depa duk doa. Kita di sini masa tu ke 5 petang lah. Kita boleh berdoa daripada 5 petang sampai 10 malam. Tu waktu mustajab doa, jangan tak buat tuan-tuan. Rugi lah. Walaupun kita tak berada di bumi Arafah, tapi waktunya mustajab doa tu. Depa duk pelun, kita pun pelun. Siang hari kita puasa. Kita buka pukul 7.30. Kan? Tu tuan-tuan, rugi. Nah, kena buat. Nah, yang apa dia? Puasa 9 Zulhijjah. Nah. Lepas habis wukuf dan Arafah tu pakat pi sembahyang maghrib pun buat jamaah 3-4. Pasal nak pi kutip anak batu di Muzdalifah. Tu. Kan? Siapa nak balin syaitan? Syaitan ni musuh kita kak. Kan? Balik main Malaysia, dia adalah bapak syaitan. Tu aku pelik. Pasal syaitan tenggalung dia balik. Aduh. Pakak marah yang syok. Orang Nabi ajar kita melentak dengan batu, dia bubuh dengan selipar-selipar payung dia bubuh. Tak tahu payung lalu kat atas kepala. Wiung, nasib baik dialog. Aduh, dia kan punya orang marah kat syaitan. Balik negara sendiri jadi bapak syaitan. Yang ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Ni bapak syaitan lah ni. Nah, pasal tak faham tu. Kutip anak batu apa 70 kan. No? Tak melentang. Banyak cerita sikit lah. 10 Zulhijjah kita duk ada di Mina ni kan, elok nah. Untuk melentang. Satu kubra . Bila kita dah melentang kubra, kita boleh tahallul awal. Macam mana tahallul awal? Kalau silap-silap buat, dia tak jadi tahallul, dia jadi bahlul. Melontak 10 Zulhijjah ke hak kubra belakang kali tu bergunting. Tahallul awal. Tinggal 3 lagi pantang larang yang besar-besar. Bila kita cerdik, kita mengaji, kita tak tunggu di Mina. Esok lepas melontak tu, malam tak ni kita balik ke Mekah, tawaf dan sa'i, tahallul tsani. Kalau tunggu ke 14 Zulhijjah baru nak balik main Mekah, nak tawaf, nak sa'i, yang tunggu 3 hari orang pun tak boleh nak tawaf. Orang punya ramai, bukan ramai kak, ramai gila.
Orang Kuala Lumpur tak ramai gila. Saya relax. Saya tengok nak murid tarikh. Entah tawah menentang dak lagi dak pakai kem plekat melengur macam ayam berak tik kapung. Hang tak buat lagi. Dak ni bawa ramai orang ustaz. Itulah kena belajar. Ya. Dan melentang pun harus boleh kita himpun. Tu yang mati ramai ribu orang itu pasal semua berebut nak ambil fadilat 10 Zulhijjah. Islam suruh kan itu. Kita boleh melentang 10 Zulhijjah pada hari 11 ataupun 12 ataupun 13. Himpun semua sekali melentang 10, 11, 12, 13. Saya mengaji tu bab ni. Taklim lah boleh sikit-sikit. Jangan terlalu semangat lah. Nak ambil juga 10 Zulhijjah. Oh, nak ambil fadilat melentang betul. Tu contoh boleh tak Imam? Betul tak ni saya abang? Ni demam-demam pun tak silap Allah. Ya, kalau rasa silap, tak Imam sambung lah orang. Malam ni tak nak makan Imam. Ini satu kezaliman kepada ustaz. Kalau demam ni sakit kepala kau ni. Nah, jadi cerita macam tu nah. Pasal apa kita berpuasa 9 Zulhijjah? Jemaah dia sedang wukuf di Arafah. Boleh? Jadi jangan kita tak buat. Kita dah puasa dah sepanjang bulan Ramadan 29 hari. Syawal hitam 6 hari. Kan? Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sehari lah ataupun 2 hari kita buat. Saya yakinlah insya-Allah kita raya hari Sabtu bukan hari Ahad. Dia tulis 10 kan. Diary saya pun tulis itu 3 hari bulan 2 silap. Orang tu hantar dia kata ustaz ni yang betul. Pak mentua dia ni kalau tak salah saya adalah ahli falak. Dia bagi siap-siap kat weh sampai raya tu 10 tahun lagi. Nak tahu tahun depan raya bila? Kotlah nak pesan apa kuih samprit dengan siap-siap. 22 April 2023 raya puasa tahun depan insya-Allah. Saya tengok semua tarikh dia bagi semua betul. Falak ni hebat tuan. Kan? Lepas hebat. Bidang ni apa kita tak berhenti ikut sedah ni. Kan? Jadi kita hidupkan semula amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau kita boleh berjemaah 20 rakaat solat tarawih, takkan tak boleh solat yang tak ada kerja zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tuan, lagi satu yang saya duk tengok ramai. Salah satunya ialah solat tahiyat masjid ramai orang tak buat. Sedangkan hadis Bukhari dan Muslim, Nabi suruh sahabat tu bangun mayang 2 rakaat. Kata ulama kecuali kalau ada kuliah agama tak payah. Jangan buat warak main depan aku pula. Allah, aku tengok muka dia tengok muka aku. Nak warak ambil ke belakang. Kan? Mayang ni belakang. Kena cerdik ke? Ya? Ada orang mayang tu ni. Kita duk buat kuliah. Kalau duduk terus pun tak apa. Sebagai ulama kata tak apa. Sebab apa? Menuntut ilmu tu wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, Ibnu Majah. Itu sunat lah. Ni wajib ni. Tak ada ting lah tuan-tuan. Majlis ilmu ni. Jadi kalau kita masuk masjid, biasakan semayang tahiyat masjid 2 rakaat. Yang saya duk tengok bukan orang ni nama apa tempat ni? Alok Janggui. Matang Gunung. Bukan orang Matang Gunung lah, orang tempat lain. Matang Barangan. Kampung kawan aku. Tak ada masuk masjid. Main tahiyat masjid tak mau. Azan subuh, sunat subuh pun tak sembahyang. Apalah rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi sebut 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita tak mau ya Allah. Pasal tak nampak dalam bentuk kebendaan. Cubalah Nabi janji siapa sembahyang sunat subuh, lepas habis sunat subuh selak sejadah, insya-Allah duit berlumur. Kan? Penuh orang tapi syarat main di masjid pakai main lah. Pasal tak nampak tuan-tuan. Fardu subuh berjemaah
Seolah-olah kita berqiyam mulal di sepanjang malam. Tu dia. Tak jumpa dah fadilat ni juga. Mak tuan-tuan, saya tak pergi masjid. Saya bagi peluang rumah saya semayang saya. Zuhur, asar, subuh. Maghrib, isyak, kuliah. Tapi saya tak pernah tinggal insya-Allah semayang berjemaah kecuali setahun mungkin ada 2-3 kali kot ada hal-hal yang tak dapat dielakkan. Lagi satu saya nak pesan diri saya, sebaik-baik semayang ni biarlah awal waktu hadir Muslim. Ditanya pada Nabi, apakah amalan paling utama? As-salat ala waqtiha, salat awal waktu. Kadang-kadang kita pun selalu ada imam. Kita ustaz, orang main rumah kita sembang. Dah masuk dah, kita saja nak pergi kuliah gelabah. Tak buat macam mana kat depan. Saya teringat-ingat saya beli jam azan. Mana? Orang pun tak nak jam azan tak. Ada 3 rumah saya jam azan. Selepas tak dengar ni memang pekak badak. Dia tengah sembang-sembang rancak kan? Azan. Saya tahu. Kita berhenti sat. Sembayang dulu, kita sambung balik. Tahu dia tak apa? Tak apa nak, saya balik dulu. Tak sembayang tu mangkuk ayun semua. Tapi tak apalah, aku sembayang awal waktu. Kita wudu ada dah. Saya memang standby wudu. Amalan lama dah kau kena praktis dah ni. Tak boleh lekat. Kalau kita tak biasa, alhamdulillah saya boleh maghrib insya' kecuali masalah-masalah tertentu sajalah. Dia bila dengar azan boleh sembahyang. Kan? Pergi tuan-tuan, duk sembahyang 2 waktu, sekali-sekali tak apa. Yang utama awal waktu. Kita ni sekali-sekali muslimin sembahyanglah di rumah dengan isteri, anak-anak jadi imam kan. Kalau katalah kita baca-baca silap anak gelak apa boleh makan buku penampang. Kalau lang nang gelak kat aku buku penampang. Kan? Itu cerita dia. Bagilah biasa sekali. Jadi tuan-tuan, itu di antara yang saya tengok. Bila Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita masuk Syawal, Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, segala-galanya lenyap. Rugi tuan-tuan. Lagi satu apa dia? Lagi satu amalan sedekah. Bulan Ramadan warau. Main masjid masuk RM1. Main masjid 5 waktu RM5. Kau nak dengar kelebihan kita bersedekah di jalan Allah. Saya baca Al-Quran, saya akan baca hadis Bukhari. Ayat Quran dulu, Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Maksudnya, dan apa-apa sesuatu yang kamu belanja di jalan Allah, Allah akan memberi ganti. Imam, Allah nak ganti apa? Saya masuk lah tadi tau, tabung apa? Saya abang ambil lah gambar. RM3 ya RM4 tau. Saya sedekah ni lagi lama pada baca Quran. Baca Quran baru 33 tahun. Sedekah kan 40 tahun dah saya sedekah setiap hari. Tak pernah tinggal dengan izin Allah. Tapi nak cerita kelebihan. Jangan ambil kelebihan di bulan Ramadan, jalan terus. Allah kata apa yang kita belanja di jalan Allah dia bagi ganti. Dia ganti apa kak? Yang ni kena baca hadis dulu. Rumah kita setiap pagi akan dimasuki oleh 2 malaikat. Hadis Bukhari dan Muslim, tuan imam. Allahumma ati mumsikan talafan. Allahumma ati mumsikan talafan. Kena silap. Ada mana-mana cari tak jumpa. Kita baca lah tu. Terjemahan. Okay. Allahumma ati mumsikan khalafan. Yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafan. Malaikat yang pertama dia doa, ya Allah, sekiranya tuan rumah ni suka menafkahkan sebahagian harta benda dia di jalan engkau, berilah ganti. Tadi ayat Quran pun tak ganti, yang ni pun kata ganti. Ganti apa tuan-tuan? Ingat tak? Orang yang kuat beramal dengan amalan sedekah ni tak ada ting lah, rugi siapa tak buat. Saya dah 40 tahun dah setiap hari insya-Allah. Di rumah saya kat ada tabung. Sebulan kadang-kadang 700. Saya bagi kat siapa? Saya tolong orang susah. Ada 2 orang sahabat yang tak mampu nak bayar sewa rumah. Itulah yang saya bayar siapa. Tapi Tuhan ganti kak. Yang antara apa dia?
Allah ganti kesihatan. Ni lama dah tak sakit, eloklah sakit pun kan. Pasal apa, kalau tak sakit langsung aku pun seraya juga, sebab Firaun tak pernah sakit. Ni tengok keturunan Firaun buat jam aku. Kan? Lama lah, banyak bulan dah tak sakit ni kan. Dia ganti dengan kesihatan. Atau Allah akan ganti dengan ketenangan jiwa. Ni huraian Dr. Yusuf Qaradawi, ketenangan jiwa. Tahu tak ketenangan jiwa? Siapa dapat ni Mamai? Saya dapat. Tak pala lena, tak pala lena. Tu tenang jiwa, sedangkan musuh ramai. Saya duk kena fikir nak cari duit, nak bayar gaji setiap bulan. Budak ada 255 orang, pekerja ada 70 orang. Duk tengah buat pula bangunan mencakar langit 2.5 juta. Dah belanja 1.5 juta. Cuba Tok Iman tengok muka saya. Ada susah hati? Tenang. Ada makan malam ni? Aku apa pun yang tu, aku tanya dulu. Aku lapar ni. Jangan tak ada pula jenuh. Tu ketenangan jiwa. Kita ada masalah tapi kita tak oplah. Alhamdulillah. Berkat sedekah. Atau kata Dr. Yusuf Qaradawi, Allah memperbaiki keluarga dan anak-anak kita. Tu dia. Sehingga kan keluarga kita ni insya-Allah jadi keluarga contoh kepada masyarakat. Misali, keluarga misali. Suami, isteri, anak-anak, menantu, cucuku semua tertib. Berkat sedekah. Jangan kedekut. Allah setiap kali main masjid RM1 sudah. Subuh yang tinggal, lepas subuh buh. Kadang-kadang takut lupa, sebelum subuh buh bisa sekejap. Kalau Melayu kan mudah lupa. Tuhan ganti tu. Pembimbang lah. Saya tengok banyak lah Tuhan bagi, alhamdulillah. Dan ada yang Allah bagi, manusia tak boleh bagi. Kata ulama yang mensyarahkan hadis ni, yakni Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata Allah ganti dengan Allah mengurniakan hidayah dan taufik. Dua-dua dapat. Hidayah, macam ni ke, kena semayang ni ke, kelebih boleh buat pula, tu berkat sedekah. Nak hendak kedua-dua, hidayah dan taufik, kuat sedekah. Habis Ramadan sedekah tak ada. Tu tak kena. Tapi kira hebat lah. Masjid kampung pun sampai 5-6 biji aircon. Tu dia. 1, 2, 3, 6, 7. Awak tak boleh 70. Biar tu imam pun keras, ceramah pun jam tu. Kan? Aman, tuan. Ini semangat Ramadan lah. Jangan tinggal. Biasakan diri dalam poket dengan ada duit. Kita pandang lagi satu senang abang. Kita bersedekah ni bukan kepada orang Islam dia dapat pahala. Bukan Islam pun dapat pahala. Saya tak ingat ayat tu, mungkin Al-Baqarah 272 atau 273. Termasuk orang bukan Islam. Saya suka bagi orang bukan Islam. Kita bagi kat dia RM3, dia sembah aku punya tokong. Aku pun berdiri keras tu. Kamsialulah, kamsial tu terima kasih. Cakap Hokian. Kita pilih-pilih, kapiak untuk saya bagi siapa kena. Apa pun amalan kita tergantung kepada niat. Kalau ikhlas ke, kapiak ke, bukan Islam ke, Islam semua dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niat. Jangan kita tengok dia pun kan, mentang-mentang aku ni bukan Islam. Dia akan ingat, saya ada seorang, dia ni Kristian. Dia dah hantar barang-barang di rumah saya 2 bulan sekali. Saya bagi duit RM15. Saya bagi peyek, saya bagi kopi, dia cukup syok. Dia India Kristian. Yang syok tu kalau saya pergi kedai minyak, berebut orang nak buh minyak kat aku. Siapa buh? Goko. Aku sikit segan nak turun. Tanggaci India tu kata apa? Haji. Saya ingat Haji ni orang kuat semayang. Apa pasal Tanggaci kata macam tu? Sebab tiap kali mari sini mesti bagi saya RM5. Ini mesti kuat semayang lah. Kemah dia. Dia kata kuat mana, dia tak semayang tu.
Kita nak tunjuk macam mana kat bukan Islam tuan. Itulah cara dia. Ikhlas dapat pahala. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua yang saya sebut tadi kita cubalah buat sebaik-baiknya. Lagi satu, di bulan Ramadan ada tak tazkirah di sini? Buat tazkirah tak? Hampa semayang kan warak. Tazkirah ni penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat ayat 55. Bagi manfaat. Nah, kita dengar selama ni aku tersilap langkah rupanya, kita pun berhenti, tak buat dah. Bahagialah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadis Muslim. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Takkan tuan-tuan tak ada masa lapang kot nak main masjid. Sini kampung ni ramai penduduk dia. Berapa hati? 500 lah. 1000. Nasib baiklah tak main ke semua. Tu aku peli lah tuan parti lah. Dia tak mau dengar tuan-tuan. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Manusia ni jadi baik bila dia faham agama. Saya dulu bukanlah kata Jebon dulu dah. Kan? James Bond. Kan? Mak war ramai kan. Bila kita duduk belajar ilmu, Allah bagi, Allah buka pintu hati. Oh, ini kan Islam. Aku kena beramal. Itu yang jadi baik. Bukan cakap jadi baik, jadi ustaz lah tu. Cuba tuan-tuan bayang ni hadis dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-Quran Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Menyokong hadis tadi ayat Quran Al-Baqarah 269. Boleh tuan-tuan. Mainlah lapang-lapang masa. Ada dua nikmat yang Nabi sebut, nikmatani maghbunun fihi ma kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mensia-siakannya. Pertama, nikmat apa dah? Sihat. Tadi kau nasi tak lepi, nak termuntah. Masa sihat tu syok lah. Makan boleh lupa diri. Ni abang banyak kali jangan tak ada makan lah. Banyak kali ni. Nanya aku kan, pahit mulut ni. Esok punya program cancel lah, tak mau. Kena rehat ke esok dengan kenduri banyak. Barak. Nah, tu cerita dia. Yang mak sihat. Tuan, buatlah tadi amalan tadi, baca Quran, sembahyang tahajud, sembahyang witir, selawat, berzikir, sedekah. Tiba-tiba jatuh sakit. Tak bimbang kau ni. Terus ada warak lah, duduk di hospital pun. Nurse main tolong buang sat waya-waya, aku nak main tahajud. Ambuh ni kata Pak Haji ni warak Cuba kita mengaji, tak payah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka kata Allah ganjaran yang berterusan. Siapa? Sewaktu sihat tak pernah tinggal amalan-amalan. Masa sakit tak payah duduk kelang kabut. Duk garah baca Quran, mata nak angkat tak larat lah, kena Covid. Sedap warak lah sangat. Kan? Nikmat sihat jangan disia-siakan. Yang kedua, wal faraghu, nikmat kelapangan masa. Takkan tak ada kurut masa nak main jenguk masjid. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin tak tahu, bukan kampung ni lah, tempat kami. Kalau si A ni lama tak main masjid, tiba-tiba dia main, tu dia nak kenduri tu. Di sini pada kan, mana-mana pada Melayu sama ya. Pasien tu lah. Dia main tu sampai bukan 5 waktu, 7 waktu. Sembahyang duha pun di masjid. Warok. Tok Imam, Assalamualaikum ni nak tak jemput Tok Imam. Kan. Pasal dia nak kenduri kahwin lah. Habis kenduri kahwin hilang pula setahun. Kalau dia main pun dia pergi duduk depan. Solat jenazah.
Aduh, ampanya heran. Saya pernah duduk di kawasan masjid 6 tahun kak di Taiping. Saya tidur dalam masjid 3 tahun. 3 tahun saya sewa bilik, 3 tahun dalam masjid. Lepas tu saya suka main masjid awal. Saya rasa satu nikmat. Sebab saya dah train lama dah cerita masjid ni. Kita ni i'tikaf, kita ada wuduk kan nak pergi. Jadi ada juga orang sini jenis tu no. Kalau hampa tengok kerak main tu nak kenduri tu. Tapi kalau lama tak main pergi check takkan mati apa. Main duduk depan pula ada letih. Kadang-kadang sedih tu. Pak mati, mak mati, anak-anak duduk isap okok di luar. Bayanglah buat kali terakhir. Saya buat betul walaupun saya ustaz. Saya ada kekurangan. Di antaranya saya doa-doa korang. Lepas tu orang suruh saya jadi imam jenazah. Saya tak mau, saya tak ingat doa. Tak dia kalut-kalut Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa nak makan lah. Aku kan boleh kira kan. Tapi bila mak saya meninggal tu saya jadi. Jadi dia kata abang nak memanglah aku ustaz. Hampa semua baru nak start. Kan? Di Kuala Lumpur deras kalut dah sampai. Kalau orang meninggal saya makmum kan. Mak kita tak apalah. Bukan sekali tu saya doa, setiap hari saya doa sampai lah. Betul dah meninggal. Tak pernah tinggal untuk doa kepada kedua ibu bapa. Sedih. Anak-anak duduk di luar duduk sembang kosong Pak Ji. Jenazah ayah, jenazah mak mainlah semayang. Sebab tu bila orang buat program, buat kursus, mainlah jenguk-jenguk. Tak lagi orang suruh jadi imam semayang jenazah pak meninggal buat kemas pula. Oh, Allah malala rokok. Awak rokok, aku sayang kat pak aku. Kepala bapak mana ada rokok. Ni perempuan ni awak kan tak tergelak kan muslimat oi. Aku buat lawak macam-macam ni. Sampai nak habis idea lah. Kan? Nah, mainlah tengok-tengok masjid. Allahu akbar. Kan? Bila anak nak kahwin kalut ceri. Kadang-kadang tu imam dia tak kenal tuan. Kan? Kan tu imam kata awak anak nak kahwin dah saya. Loh, nak kahwin lagi. Kan? Jadi cukup aku sakit kepala orang. Nah, tak apa lain kali kita jemput lain kita cakap bab akidah boleh. Baru power sikit bila tak boleh sakit kepala. Nah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iban kemaafan aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan ada tabung saya di belakang. Pokok lah nak uluk RM1 2. Kan bangunan besar memang. Bangunan yang ke-7 dah ada 6 dah. Tuan-tuan masuk niat wakaf. Bukan wakaf bangunan yang sedang dibina, bangunan yang dah duk pakai baru dapat ganjaran berterusan. Yang ni bila nak siap. Kadang-kadang ustaz-ustaz kena jelas benda ni. Nah, kita buka wakaf untuk bangunan yang sedia ada. Berapa pun boleh RM1, RM2 niat saja. Yang kedua saya ada bawa barang ubat gigi, produk orang Islam. Kalau sakit gigi ambil ubat gigi tu sampai insya-Allah tengok macam mana. Dan ada tempeyek, tempeyek kacang beratap tuan-tuan. Kan? Dia punya sedap sampai dia kata sedap bahang. sedap bahang, sedap tu. Nak tahu sedap tak sedap pakat beli. Duk ada berapa tung lagi. Mai sini sampai tak laku langsung orang ustaz tak mau beli. Tak apalah kalau hangpa tak mau beli, aku makan seorang-seorang lah sampai kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.